Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak? Cikgu harap kamu dalam keadaan yang sihat dan ceria bersama keluarga dan kawan-kawan. Baik, pada hari ini cikgu nak kongsi satu tajuk, jom jaga adab. Baik, apa yang dimaksudkan dengan adab? Adab bermaksud budi pekerti yang halus ataupun akhlak yang baik. Tingkah laku yang baik bermaksud perlakuan kita. Tingkah laku bermaksud perlakuan. Dan budi bahasa. Baik budi bahasa bermaksud pertuturan yang baik. Kenapa perlu ada adab? Baik, kita semua perlu beradab supaya diri kita dihormati, supaya kita dipandang tinggi, supaya tinggi harga diri kita dan supaya kita dilihat sebagai seorang individu yang mempunyai personaliti diri yang hebat. Kita perlu beradab dengan semua yang ada di sekeliling kita, terutamanya ibu bapa dan juga ahli keluarga. Okay, ibu bapa kita adalah orang yang sangat penting dalam keluarga kita. Begitu juga dengan ahli keluarga, kakak, abang dan juga adik-adik. Kemudian guru-guru kita. Semua guru-guru yang berada di sekolah, bukan sahaja guru yang mengajar kita. Semua guru yang berada di sekolah, kita perlu menunjukkan adab yang baik dengan mereka. Kita juga perlu beradab dengan rakan-rakan. Tak kiralah rakan kita tu usianya lebih tua daripada kita ataupun yang lebih muda daripada kita. Bukannya kita beradab ataupun hormat kepada rakan-rakan di dalam kelas kita sahaja. Selain daripada itu, kita juga perlu menunjukkan adab dengan semua orang di sekeliling kita. Baik, bagaimanakah adab kita dengan ibu bapa? Baik, yang pertamanya kita perlu berkata ataupun bercakap dengan lemah lembut dengan kedua ibu bapa kita. Jangan gunakan bahasa yang kasar. Gunakan suara yang rendah, merendah diri. Berbahasa dengan sopan santun. Cakap dengan suara yang lembut, dengan perkataan yang baik-baik kepada kedua ibu bapa kita. Okey, jangan kita guris perasaan mereka dengan suara kita ataupun kata-kata kita yang kasar. Okey, itu akan memberikan dosa kepada kita. Baik. Selain daripada itu, bila ibu bapa bercakap, kita jangan memotong percakapan mereka ataupun jangan menyampuk ketika ibu bapa sedang bercakap. Biar mak atau ayah bercakap sehingga selesai baru kita menjawab. Jangan kita memotong percakapan mereka. Pandanglah wajah ibu bapa, mak dan ayah ketika mereka sedang bercakap dengan kita. Jangan kita palingkan wajah kita ke tempat lain sewaktu ibu bapa sedang bercakap dengan kita. Itu sangat kurang sopan, sangat tidak beradab. Okey, baik, yang seterusnya, beradab dengan ibu bapa dengan cara kita mendengar kata ibu bapa. Apa yang mak ayah kata, pesan, beri ingatan kepada kita, kita perlu dengar. Kita perlu taat. Okey, kita kena jaga perasaan ibu bapa. Kemudian selalulah mengucapkan terima kasih kepada apa saja yang mak dan ayah kita berikan kepada kita. Jangan memberontak, jangan menunjukkan kamu tidak berpuas hati dengan tindakan ibu bapa. Okey, ucapkan terima kasih selalu. Minta izin kepada ibu bapa. Untuk buat apa-apa, untuk melakukan sesuatu, perlu beritahu kepada ibu bapa. Kena minta izin.
dan juga selalu minta maaf kepada mak dan ayah. Kita tak tahu, kadang-kadang percakapan kita mungkin mengguris hati mak dan ayah. Jadi kita perlu sentiasa meminta maaf kepada ibu dan bapa. Kemudian beradab dengan guru. Bagaimanakah caranya kita menunjukkan adab dengan guru-guru kita di sekolah? Dah tentulah bila kita berjumpa dengan guru di sekolah, kita akan tunduk, kita akan beri salam bila berjumpa dengan guru. Tak kiralah cikgu tu mengajar kamu ataupun tidak. Janganlah pula hanya beri salam kepada cikgu-cikgu yang mengajar kamu sahaja. Beri salam kepada semua. Okey, bercakaplah dengan perkataan yang lemah lembut. Jangan bercakap kasar dengan guru. Dan ketika cikgu sedang mengajar, jangan banyak bercakap. Duduk dan mendengar dengan baik. Seterusnya, kalau di dalam kelas, memanglah kamu kena mendengar kata guru. Apa yang cikgu larang, apa yang cikgu nasihat, kamu dengar dan kamu ingat. Dan kamu minta izin untuk bertanya. Kalau waktu cikgu tengah mengajar, janganlah terus menjerit bertanya dengan cikgu. Sebaiknya kamu angkat tangan, cikgu saya minta maaf, saya nak bertanya. Minta izin dulu. Selain daripada itu, jangan mencebik. Jangan buat memik muka di hadapan cikgu. Kamu tunjukkan memik muka tak puas hati. Okey, kamu berpaling wajah daripada cikgu. Kamu mencebik, membuat mimik muka yang tak sepatutnya adalah sangat tidak beradab. Jangan buat begitu dengan cikgu ataupun dengan sesiapa saja. Tidak beradab, ya. Okey, jangan buat mimik muka macam tu. Seterusnya, bukan saja dengan guru, bukan saja dengan ibu bapa, kamu juga perlu beradab dengan rakan-rakan. Okey, macam mana caranya beradab dengan rakan-rakan? Kamu perlu bertutur kata yang baik. Mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Okey, berkata benar. Jangan bercakap bohong dengan kawan-kawan. Bukan saja dengan kawan-kawan. Dengan sesiapa pun kita tak boleh berkata ataupun bercakap bohong. Seterusnya, bertolak ansur. Bertolak ansur dengan kawan-kawan. Menjaga hati kawan. Jaga perasaan kawan. Kadang-kadang kita bercakap, kita tidak sedar. Kita mengguris perasaan kawan. Okey? Jadi, perlulah kita gunakan perkataan yang baik-baik agar hati kawan kita tidak terguris. Kalau semua orang bertolak ansur, kalau semua orang mampu menjaga hati, tidak akan ada pergaduhan. Tidak ada yang bergaduh di sekolah, bergaduh di dalam kelas. Kan? Itu adab kita dengan rakan-rakan. Kita perlu saling menghormati. Macam mana nak hormat kawan ni? Macam mana nak hormat dengan kawan kita di dalam kelas? Macam itulah kita bercakap dengan baik dengan dia. Kita bertolak ansur. Kita menjaga hati. Itu semua adalah cara kita menghormati. Bila kita menghormati orang lain, orang pun akan menghormati kita. Baik, selain daripada dengan rakan-rakan, dengan guru, dengan ibu bapa kita, kita juga berhadapan dengan orang ramai di sekeliling kita. Kita perlu beradab dengan orang di sekeliling kita. Jaga budi bahasa kita. Bercakap perkara yang baik. Mulut kita keluarkan perkataan yang baik-baik. Itu orang kata berbudi bahasa. Okey, menghormati. Tak kiralah kamu kenal ke tidak orang tu. Contohnya makcik cleaner dekat sekolah, tukang kebun kita pun kita kena bagi salam, kita hormat, jangan tengking, bercakap yang baik-baik. Itu orang di sekeliling kita lah, dengan makcik di kantin kan. Jadi kita kena hormat semua orang. Bukan saja hormat dengan orang yang kita kenal. Dengan orang yang kita tidak kenal pun kita kena berbudi bahasa, kita kena hormat menghormati. Selain daripada itu, kita juga perlu bersangka baik. Bersangka baik dengan orang. Selain daripada bertolak ansur. Bertolak ansur itu adalah satu perkara yang baik.
Jangan kita nak menang saja. Kita mengalah bukan bermaksud kita kalah. Okey, itu antara adab-adab bila kita berada dengan orang lain di sekeliling dengan kita. Tunjukkan budi bahasa yang baik. Tunjukkan akhlak kita yang baik. Baik, apa kesan bila kita boleh menjaga adab kita? Kita lihat bila ada seorang pelajar yang sangat baik, kita nampak dia sangat tertib, perlakuan dia bila dia berjalan di hadapan kita, dia tunduk, dia memberi salam, dia sangat menghormati orang lain di sekeliling. Kita rasa seronok tengok murid yang macam tu. Kan? Itu kesan dia menjaga adab, kita pun hormat dengan dia. Kita rasa bagusnya dia ni. Kita rasa segan bila berada dengan dia sebab tingkah laku dia sangat baik. Akhlak dia sangat halus, sangat baik. Okey, jadi orang yang menjaga adab ni, diri dia akan dihormati. Orang lain memandang dia dengan sangat tinggi. Dia akan disegani. Dan seterusnya akan menampilkan, akan menonjolkan personaliti diri yang sangat hebat. Kita nampak dia, sangat hebat budak ni. Sangat hebat sebab dia boleh menjaga tingkah laku, menjaga adab dia. Baik, banyak adab yang kita perlu pelajari. Yang paling penting sekali adalah beradab ketika belajar. Ramai murid yang selalu bising, kadang-kadang dia tidak mendengar arahan cikgu, dia berjalan di dalam kelas bila cikgu sedang mengajar. Itu semuanya kurang beradab. Macam mana caranya kita nak belajar, nak beradab ketika belajar? Yang pertamanya, bila kita beradab ketika belajar, kita duduk dengan elok dalam kelas, mendengar dengan teliti, ia akan memudahkan kita faham apa yang cikgu ajar. Okey, bila kita beradab ketika belajar, ia memudahkan ilmu untuk difahami. Selain daripada itu, kita mendapat keberkatan daripada ilmu yang kita pelajari. Baik. Selain daripada itu, selain daripada kita mendapat ilmu yang berkat, kita akan disenangi oleh guru dan rakan-rakan. Okey, itu kesan bila kita beradab ketika belajar. Baik, kita perlu beradab dulu sebenarnya. Baru kita akan mendapat ilmu. Sebab bila kita jaga adab dalam kelas, kita akan dapat semua yang cikgu ajar kepada kita. Jadi kita kena ingat bahawa orang yang beradab, pasti dia akan mendapat ilmu. Dan orang yang berilmu, tentunya dia adalah orang yang beradab. Sebab banyak ilmu di dada dia, dia ingat semua perkara, dia ada ilmu dan dia pastinya beradab. Jadi adab kat mana? Berfikirlah dulu sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Betul ansurlah untuk menjernihkan keadaan. Kita mengalah bukan bererti kita kalah. Jadi, jom jaga adab, jaga budi bahasa. Jom kita jaga adab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.